Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tajuk kufur. Baik, apakah yang dimasukkan dengan kufur tu? Kufur tu maksudnya tidak mempercayai, tidak beriman kepada Allah, Rasulullah serta ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang cerita, ajaran Islam lah. Okey, itu kufur. Baik, untuk kufur ni ada juga istilah-istilah lain yang menyamai kepada kekufuran. Apa dia? Ada 4. Yang pertamanya syirik. Syirik ni ramai orang tahu. Syirik ni maksudnya menyekutukan Allah. Menyekutukan macam mana? Menduakan Allah. Dia samakan Allah dengan benda lain. Okey. Contoh paling besar sekali menyembah berhala. Itu syirik itu. Ataupun meminta pertolongan selain daripada Allah. Contohnya pergi jumpa bomoh yang dah terpesong daripada ajaran Islam, meminta pertolongan jin, itu antara contoh syirik. Yang keduanya adalah fasik. Baik, fasik ni maksudnya dia sentiasa melakukan dosa, sentiasa melakukan dosa. Itu fasik. Maknanya dia tak taat pada perintah Allah. Dia buat dosa, tak ada rasa macam nak memohon ampun. Dia sentiasa melakukan dosa. Dia sentiasa melakukan dosa kecil. Itu maksudnya fasik. Ini ke arah kepada kekufuran sebenarnya. Yang ketiganya adalah zindik. Baik, zindik ini adalah golongan yang terpesong daripada ajaran Islam. Maknanya dia faham ajaran Islam ni buat ke arah lain. Islam ni sebenarnya yang lain Islam, tapi dia pesongkan ajaran tu. Dia bawa ajaran, dia faham kod lain. Islam ajar macam ni, dia faham kod lain. Dia bawa jalan dia sendiri. Dia buka ajaran sesat. Itu antara contoh-contoh golongan zindik ni. Ramai kat Malaysia ni munculnya golongan-golongan zindik, munculnya ajaran-ajaran sesat. Ini adalah golongan zindik, golongan yang terpesong daripada Islam, yang imannya sudah terpesong. Baik, yang keempat ni adalah murtad. Murtad ni ramai juga orang tahu. Murtad ni senang ceritanya keluar daripada agama Islam, asalnya Islam, kemudian peluk agama lain pula, keluar agama Islam, dia peluk agama lain. Itu maksud murtad, senang. Okey, itu semua ke arah kekufuran. Okey, baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Apa yang Allah kata? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya apa? Maksudnya sesiapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikat, kufur kepada kitab-kitab, kufur kepada para rasul, kufur kepada hari akhirat, maka kata Allah, dia jauh tersesat. Sesungguhnya dia jauh tersesat. Kataan sesungguhnya itu dah faqad. Sesungguhnya dia dah jauh sesat dia tu. Itu Allah dalam firman Allah dalam surah An-Nisa dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang kufur, maksudnya dia memang dah jauh tersesat. Senang cerita, orang yang kufur ni dia tak percaya, dia tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul, tak beriman kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada hari akhirat. Yang rukun iman, yang rukun iman kita tu apa? 6 rukun iman tu, dia tak percaya semua. Itu yang ada 4 bahagian istilah tadi yang menyamai dan menghampiri kepada kekufuran. Okey, baik. Macam mana
seseorang itu boleh kufur. Dia ada dua. Yang pertamanya i'tiqad. I'tiqad. Yang keduanya adalah amalan. Kufur i'tiqad ni hati ni. Kufur i'tiqad. Dalam hati dia tak percaya. Contoh, dia tak percaya kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia tak percaya apa yang dalam kitab Al-Quran tu disampaikan. Dia tak percaya. Dia tak percaya hadis. Dia tak percaya kitab Al-Quran. Apa yang Rasulullah sampaikan pun dia tak percaya. Ini golongan yang kufur i'tiqad. Dia tak mempercayai. Itu i'tiqad. Yang keduanya kufur amalan. Amalan maksudnya apa? Perbuatan dia. Tingkah laku dia. Apa yang dia buat. Contohnya, dia mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia gunakan rezeki dia, wang lah. Dia gunakan wang dia tu, duit dia tu ke arah yang benda tak baik. Contoh, dia bermain judi. Guna wang tu, rezeki yang Allah bagi, dia guna wang dia tu untuk ke arah benda yang tak baik. Dia bermain judi. Ataupun benda yang kadang-kadang orang tak sedar, nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Dia kufur amalan. Dia ada nikmat sihat. Allah bagi dia kesihatan. Allah bagi dia kesihatan, tetapi kesihatan yang dia ada tu, dia buat benda yang tak elok. Dia ada kaki, dia ada tangan, dia pergi merompak, dia pergi mencuri. Maka orang macam ni adalah antara golongan yang kufur amalan dia tu. Tidak ada sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang punca faktor berlakunya seseorang tu boleh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama ni semua orang yang sedang tidak ataupun kurang ilmu agama. Kurang ilmu agama dan tidak ada asas pegangan yang kuat keimanan kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah. Bila kurangnya pegangan ilmu agama, kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama, seseorang tu mudah untuk kufur kepada Allah. Baik, yang seterusnya, yang paling kadang-kadang orang tak sedar, terpedaya, termakan dengan hal duniawi, termakan dengan kenikmatan kat dunia ni, terpedaya. Itu sangat berat untuk kita. Terpedaya dengan harta melimpah ruah, dia terpedaya dengan dunia, maka sedar tak sedar dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara ni. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dia terlalu menurut hawa nafsu dia, kehendak dia. Dia terlalu ikut nafsu dia sendiri. Apa yang dia rasa dia nak, dia buat, dia tanpa dia fikir langsung tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak fikir. Asalkan nafsu dia tu dituruti. Ini pun antara faktor mendorong orang tu untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam sekarang ni, bila dah tiba-tiba dia ramai pengikut, kemudian dia buka ajaran sesat, maka dia dah terpedaya dah dengan dunia. Dia tengok ramai sangat pengikut, dia terpedaya dengan tipu daya dunia tu. Kononnya ramai pengikut, dia rasa diri dia tinggi, rasa diri dia besar, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah jauh daripada landasan Islam yang sebenar. Itu adalah contoh dan faktor-faktor seseorang tu boleh terdorong melakukan kufur amalan ataupun kufur i'tiqad. Oleh itu, kita ni kena ada muhasabah diri dan sentiasa berfikir tindakan-tindakan kita supaya jauh daripada golongan-golongan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang boleh kita buat adalah yang pertamanya, sentiasa menuntut ilmu agama. Tiap-tiap hari sentiasa kita cari jalan untuk kita tuntut ilmu agama. Tak kira lah kita tengok kat YouTube, kita tengok di TV. Sekarang ni mudah. Sentiasa menuntut ilmu agama supaya iman kita sentiasa diperbaharui, sentiasa dibersihkan hati kita ini, jauh daripada perbuatan kufur dan penyakit-penyakit hati. Okey, yang keduanya, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa jangan langsung tinggal. Sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita ni terjauh daripada perkara-perkara macam ni. Kadang-kadang dosa tu tiap-tiap hari kita sentiasa buat, tapi tiap-tiap hari juga kita berdoa kepada Allah supaya diampunkan segala dosa-dosa kita. Di samping berdoa juga, kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, semua jauh daripada kekufuran. Okey, baik.
Yang seterusnya, kita kena jaga amal ibadah kita. Jaga amal ibadah kita. Amal ibadah, pastikan semakin meningkatnya usia seorang tu, semakin banyak ibadah dia. Sama level lah. Ibadah pun semakin ditingkatkan, ilmu pengetahuan agama pun semakin ditingkatkan. Sama naik. Okey. Yang seterusnya, jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Jangan terlalu menuruti kehendak kita. Jangan terlalu menuruti kehendak untuk kita mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan kemewahan dunia. Nakkan dunia sehingga tinggalkan halal akhirat. Maka perkara-perkara macam ni mudah seseorang itu untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling manusia untuk payah nak buat adalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ni, dua hal ini manusia cukup susah. Tapi kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Baik, itu sahaja yang saya nak sampaikan, terutamanya kepada murid-murid saya sendiri, murid kelas tahun 4. Okey. Apa yang Ustaz sampaikan ni nanti buat latihan, jangan lupa buat latihan, buat quiz di Google Form yang Ustaz bagi tu. Okey ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.